Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel PG Share. Okey, baik. Untuk hari ini saya nak share satu perkara yang sangat-sangat penting sekiranya anda adalah penternak madu kelulut ataupun pemburu madu hutan di hutan. Okey, baik. Apa yang saya nak share ini adalah kaedah teknik untuk mengeluarkan peratusan air di dalam madu. Sebenarnya perkara ni masalah ni berlaku kepada saya sendiri juga pada awal-awal 4-5 tahun lepas yang saya awal-awal saya menceburkan diri dalam bidang bela kelulut ni. Okey, antara yang disuggest ataupun direka pada waktu itu adalah menyimpan madu dalam peti ais, dalam chiller, supaya dengan keadaan lama supaya gas terkeluar. Perkara tu juga resultnya adalah lebih kurang sama saja. Okey, bila ditakkan di luar, bila nak post ke apa, memang akan meruap, akan bergas dan meletup juga. Okey. Baik, apa masalah yang akan timbul sekiranya kita tidak mengeluarkan peratusan air di dalam madu? Okey, baik. Pernah tak kalau kita beli madu di pasaran atau korang semua ni kita kata pembela kelulut ataupun pemburu lebah, bila kita simpan dalam botol, okey, separuh ke atas ni dia akan jadi berbuih, dan bila kita buka, bila kita simpan, tak kira lah kita simpan di tempat sejuk ataupun kita simpan di dalam bilik, di mana-mana, bila kita buka, dia akan meletup ataupun dia akan meruap keluar, meleleh keluar, menyebabkan boleh katakan madu tu menjadi masalah yang sangat besar kepada penjual madu ataupun yang nak simpan madu di rumahnya. Ada juga kes yang menyebabkan botol ini, botol yang kita simpan madu ni akan pecah. Dulu orang bahaskan sebab mungkin guna botol kaca yang kurang kualiti. Sebenarnya kurang kualiti tu salah satu sebabnya, tapi yang sepatutnya kita kena keluarkan peratusan air di dalam madu. Kenapa kita kena keluarkan peratusan air di dalam madu? Air yang berada di dalam madu tu akan menyebabkan berlakunya satu lagi proses penapaian. Okey, iaitu madu tu dia tindak balas dengan air, menyebabkan berlakunya penurunan kualiti terhadap madu tersebut. Jadi proses ini sangat-sangat penting untuk menjaga dan memastikan kualiti madu yang kita simpan tu dari awal kita tuai sehinggalah habis. Kita simpan, kita amalkan selamat dan khasiatnya tidak berubah. Okey, dengan zaman serba moden ni, kita terfikir juga kan, tak ada satu mesin yang direka khas Jabatan Pertanian ke hasilkan satu mesin untuk mengeringkan madu, mengeringkan kandungan air di dalam madu. Sebenarnya telah direka dan ada mesin tersebut, tapi harganya sangat mahal. Jadi perkara ni tidak sesuai lah dengan kita yang kita kata yang orang baru dalam arena menternak kelulut. Contoh kita bela kelulut baru 10 lok ataupun 2-3 lok untuk makan sendiri atau untuk pasaran kawan-kawan, tapi nak beli mesin tu harga 10,000 ke atas. Jadi perkara tu tidaklah relevan. Jadi apa yang saya nak tunjukkan, nak mempersembahkan kepada korang semua, kena tengok, sebab lama dah kita ada masalah ni tak selesai-selesai. Jadi sebenarnya idea ni bukanlah daripada saya 100%. Sebenarnya saya ni sudah belajar daripada otak-otak kita dan saya susun balik supaya dia senang disimpan, senang digunakan. Ada juga yang mengeluarkan peratusan air ataupun gas di dalam madu ni menggunakan teknik double boiler. Double boiler ni adalah teknik yang kita panaskan madu tersebut menggunakan periuk kaedah double boiler tu maknanya panaskan di atas air. Juga sebenarnya madu yang di double boiler kan, okey,
bagus, mana tidak bergas, tetapi dia ada resiko, boleh katakan resiko agak tinggi sekiranya kita lalai dalam menguruskan kaedah pemanasan tu, kerana kalau kita panaskan madu tersebut melebihi, kerana kita sentiasa memastikan dengan api yang kecil, kena pastikan suhu madu tersebut tidak melebihi 40 darjah Celsius. Jadi kalau dia melebihi paras suhu tersebut, madu itu akan rosak ataupun kita kata khasiatnya akan terjejas. Apakah alat yang diperlukan untuk menghasilkan mesin sedut peratusan air di dalam madu? Okey, ini adalah dia barang dia. Okey, kalau ni adalah sebenarnya mana nak dapatkan benda ni? Ni adalah dehumidifier. Betul tak sebut dehumidifier? Begitulah. Senang cerita. Kalau kita cari maksud dia penyahidratan. Dehumidifier ni adalah penyahidratan ataupun menyedut lembapan dalam udara. Tu maksud dia, maksud kamus dewan tu. Okey, baik. Jom kita tengok isi dalam dia. Okey. Ni dia punya brand, Kemin. Okey, Kemin ini kalau kita orang Kelantan ni barang terbaik lah, barang kemah Kemin. Makna barang pegang tak lepas dah. Okey, ni adalah antara brand yang saya cari yang murah dan sebenarnya dehumidifier ni banyak brand, banyak jenis, banyak spesies lah kita kata. Tapi Kemin ni antara yang murah dan operasian dia cantik. Okey, jom kita tengok. Ni dia alat dia. Okey, kalau kita tengok ke ni dehumidifier ni, okey, ni dia sangat cantik. Okey, bila kita pasang, kita plug on kan dia, di sini dia akan sedut segala jenis lembapan, kemudian dia akan masukkan ke dalam takung ni. Okey, takung ni akan berkumpulnya air. Okey, jadi inilah proses yang kita nak sebenarnya, menyedut lembapan yang berada di dalam udara. Kita perlu ada adalah okey, ni dia. Okey, saya nak kita kena ada satu tong. Okey, saya nak perlukan botol. Botol ni adalah untuk kita mengisi madu. Madu ni mengikut kita punya stok madu lah, macam mana. Kalau madu tu banyak, kita boleh gunakan botol yang besar. Kalau contohnya kita ni bila banyak kelulut kan, okey, contohnya sekali sedut tu ada ada kelulut terosika, ada kelulut itama sikit, ada kelulut terminata sikit. Jadi kita perlukan botol yang saya rasa lebih cantiknya botol yang kecil begini. Kita isikan madu dalam ni supaya madu-madu kita tu tidak bercampur lah. Satu tray ni untuk kita letakkan botol kita dalam ni, supaya kalau madu tertumpah tidaklah kotor kita punya tong. Kemudian kita perlu ada lagi satu adapter. Adapter ni kena cari kerana apa? Kerana kita punya alat dehumidifier ni adalah dia datang dengan versi dari OC, dari import khas dari China. Okey, jadi tulis apa pun kita tak faham apa dia cerita, apa dia ni. Oh ya, Shefan. Okey, jadi tak faham. Okey, jadi kita tak payah baca. Jadi baik, jom saya tunjukkan cara bagaimana kita nak set dia ni, mesin. Saya letakkan nama dia mesin penyedut air di dalam madu. Okey, kalau kita tengok, mesin kita sudah pun siap. Nah, kita pasang. Okey, kita kunci. Okey, baik. Satu masalah sedikit, kerana apa? Kerana kita terpaksa keluarkan wire dari box ni keluar. Okey, menyebabkan masih ada ruang-ruang udara yang boleh masuk, yang udara luar boleh masuk. Jadi bagaimana kita nak supaya sebenarnya udara tu kita perlu juga, kita tak mahu juga ya kalau tong ni terlalu kedap sangat, tak boleh. Kerana dia nak sedut udara ni, menyebabkan tong ini akan jadi tekanan udara sangat tinggi. Okey, cuma apa yang kita perlu buat adalah kita boleh gergajikan sedikit tong kita ni supaya untuk ruang wire kita.
Okey, kalau kita tengok sudah pun separas dengan bingkai tong kita, box kita. Okey, tapi yang untuk dia lebih cantik lagi, kita letakkan di sini, kita boleh letakkan gum pipe ke ataupun silikon. Okey, ni saya letakkan silikon. Okay. Okay, kemudian kita tutup box. Dan kita pasangkan plug. Telah selesailah sudah. Kita telah membina ataupun mereka satu alat untuk mengeringkan peratusan air di dalam madu. Okey, ni dia. Okey, jadi jangan lupa subscribe channel PG Share sekiranya perkongsian ini memberikan manfaat, kerana supaya anda tidak terlepas dengan perkongsian selepas ini, kerana kita akan tengok sendiri bagaimana mesin ini beroperasi. Kita akan masukkan madu di dalam botol ni dan kita akan run. Biasanya mesin ni kita akan pasang selama 2 hari ataupun 3 hari dan kita akan tengok banyak mana air yang berjaya di dihidratkan, dinyah hidratkan. Kemudian kita tengoklah. Okey, pastikan anda subscribe channel PG Share dan terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.